Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu wa usalli wa usallim ala al-Mustafa Muhammadun wa aluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba wal hazna idza syi'ta rabbi sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Kita sambung pada bab ihtikar, insya-Allah sikit lagi, bab menyembunyi makanan ataupun menyogokkan makanan supaya menyusahkan orang ataupun mendapat harga yang baik di pasaran. Tapi pada hakikatnya dia telah menzalimi pengguna, menzalimi semua orang, menzalimi rakyat, menzalimi masyarakat. Seorang datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an dan berkata, "Berilah nasihat kepadaku." Abdullah ibn Abbas telah menjawab. Seorang datang jumpa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini lepas daripada kewafatan Rasulullah. Selepas daripada Nabi, sahabat jadi tempat rujuk. Selepas daripada Rasulullah, sahabat ni jadi macam bintang yang orang dapatkan petunjuk daripadanya selepas daripada Nabi. Maka orang datang minta nasihat daripada Abdullah ibn Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usika bisittati asya'. أولها يقين القلب بأشياء التي تكفل الله لك بها، والثاني أداء الفرائض. Kalau siapa yang ada kitab tu betul, dia bukan sad, titik. أداء الفرائض بالضاد، أداء الفرائض لوقتها. والثالث لسان رطب بذكر الله. والرابع لا يوافق الشيطان، لا توافق الشيطان فإنه حاسد للخلق. والخامس لا تعمر الدنيا فإنها تخرب آخرتك. والسادس أن تكون ناصحا للمسلمين دائما. Ini 6 wasiat ataupun pesanan daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi orang yang paling hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi orang yang belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak murid Nabi yang paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak murid yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dadanya penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Allahumma 'allamhu at-ta'wil, Allahumma 'allamhu al-hikmah. Nabi pernah doa pada dada dia, ya Allah, pandaikan budak ini pada ilmu ta'wil. Ta'wil ni makna ilmu pada faham kepada sesuatu itu lebih daripada yang zahir, lebih daripada yang benda yang kita nampak. Ta'wil, 'allamhu at-ta'wil. Allahumma 'allamhu al-hikmah. Fi riwayatin, pada riwayat lain, ya Allah, pandaikan budak ini dengan kebijaksanaan, hikam, kebijaksanaan, ilmu yang begitu dalam. Maka antara sahabat yang paling gemar ulama nukil pendapatnya, ulama rujuk pendapatnya dalam bab menafsir Al-Quran, Ibn Abbas. Seorang sahabat yang faham Al-Quran lebih daripada sahabat-sahabat yang lain, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maka wasiat Ibn Abbas, saya berwasiat kepadamu 6 perkara, makna kepada kita semua sekali dapat manfaat. Yang pertama, percayalah dengan keyakinan penuh hatimu terhadap apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk engkau. Wasiat yang pertama, pegang sungguh-sungguh. Benda yang Allah Taala dah jamin, kamu tak payah gundah gulana. Benda yang memang Allah Taala dah tetapkan, tak payah kita susah payah nak fikir lagi. Kalam, pena yang menulis sudah kering. Tinta yang menulis, kata Nabi, sudah terangkat. Rufi'al qalam. Qalam yang menulis itu sudah terangkat.
dan tinta sudah kering, kata Nabi. Segala suratan buat hidup kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang boleh diubah, ada yang boleh dipadam oleh Allah Ta'ala. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Syekh Salih Ja'fari, seorang ulama Mesir yang begitu lama, almarhum rahimahullahu ta'ala, al-wali al-syahir, allamah al-wali al-syahir Syekh Salih Ja'fari, bila menafsirkan ayat ini, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit, Allah Ta'ala boleh padam, Allah Ta'ala boleh clear, Allah Ta'ala boleh langsaikan, boleh padam, boleh hapus kira. Ma yasha', apa yang Allah Ta'ala nak. Wa yuthbit, dan Allah Ta'ala boleh kekalkan apa yang Allah Ta'ala mau. Wa indahu ummul kitab, pada sisi Allah Ta'ala itu ummul kitab. Apa kata Syekh Saleh? Yang dimaksudkan boleh padam, boleh ubah, boleh kekal. Ada pun orang itu bila mana dia buat dosa, catatlah dosa dia dalam kitab suratan amal. Maka bila dia taubat, Allah Ta'ala hapuskan segala dosa dia. Allah Ta'ala boleh hapus kira dosa dia. Allah Ta'ala boleh padam. Wa yuthbit, Allah Ta'ala boleh kekalkan pahala-pahalanya, apa yang Allah Ta'ala mahu pada suratan amalnya, sampailah kepada akhirat besok. Ada dosa, kita buat dosa, dah tercatat dalam buku catatan amal. Yamhullahu ma yasha', kita taubat, Allah Ta'ala akan hapus kira, Allah Ta'ala akan padam. Itu salah satu daripada maksud yang dinukilkan daripada Syekh Saleh Ja'fari dalam berkenaan dengan ayat ini. Ada pun jodoh, ada pun rezeki, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pun umur, walaupun di sana ada khilaf, tapi pendapat yang masyhur mengatakan kesemua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata pun bertambah, pertambahan itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada benda yang manusia sibuk nak fikir. Tak ada benda yang manusia perlu sibuk. Tak ada benda yang manusia perlu risau. Hari ini boleh tidur malam, boleh tidur nyenyak. Sebab rezeki untuk esok sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harrik, kamu gerak saja. Kamu lakukan kerja kamu. Kamu lakukan tugas kamu sebagai seorang hamba. Allah Ta'ala nanti akan melaksanakan tugas dia sebagai Khalik, sebagai Tuhan, sebagai pencipta. Kamu tak payah sibuk, kamu tak payah rasa gundah gulana apa nak makan besok, apa nak simpan besok, apalah tinggal hari tua besok, apalah yang menyebabkan manusia tidak beri tumpuan kepada akhirat, yang menyebabkan manusia tak beri tumpuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tak beri tumpuan kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tak beri tumpuan suluk ibadat mereka, perjalanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sibuk, besok nak makan apa, besok apa, kalau tak buat begini besok apa jadi, kalau tak begini apa jadi, kalau ni tak dapat ini, dah dicuri orang harta, apa nak makan besok, apa tinggal besok. Semua itu kerja urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman sepatutnya dia tidak gundah gulana, dia tak risau walaupun dalam kocik dia tinggal 10 sen. Tapi sebagai abdon, sebagai hamba, dia kena gerak, dia kena usaha. Tapi nama kata nak risau atas benda yang memang Allah dah jamin, siap dah, beres dah. Kecuali kalau umur kita dah tak ada, kecuali umur kita takat tu, memang habislah. Ataupun memang tak ada rezeki kita, badan kita sihat macam mana pun doktor kata jangan makan. Tu ada duit bilion pun dalam bank, million ada dalam bank, kalau dah duduk hospital, dah masuk wayar, dah masuk susu aja, ada guna KFC, ada guna Pizza Hut, ada guna pasar malam yang 1 kilometer, dah semua tak boleh masuk. Apakah duit kita yang menjamin kita makan? Apakah harta yang kita ada menjaminkan suapan itu masuk dalam mulut kita? Tak. Semua sudah dicatur, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin dia kerja, orang mukmin dia usaha, orang mukmin dia ikhtiar. Tapi nama kata gundah gulana, nama kata tak percaya, nama kata tak yakin, tak ada dalam hati orang beriman. Hati orang beriman dia tenang, hati orang beriman dia aman,
Sebab dia tahu semua ini sudah ditentukan oleh Allah, semua urus tadbir sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Jabariyah, Qadariyah ni sesat. Apa pasal Qadariyah sesat? Sebab pada Qadariyah usaha ikhtiar ada pada dia. Mazhab Qadariyah, i'tiqad Qadariyah bercanggah dengan kita Ahlus Sunnah. Sebab pada Qadariyah orang yang usaha ikhtiar dia dapat. Pada kita Ahlus Sunnah tak demikian. Kita ada usaha, kita ada ikhtiar, tapi yang menentukan ialah Allah Subhanahu wa taala. Kan ketenang? Kalaulah manusia merasakan dialah menentukan segala-galanya, takkan ada manusia yang susah dalam hidup ni. Sebab semua orang nak senang. Maka usaha ikhtiar dia boleh menyebabkan dia senang. Kalaulah Qadariyah mengatakan manusia ini berkuasa penuh menentukan hidup, takkan ada orang yang bodoh, takkan ada yang keluar daripada peperiksaan ni, tak ada yang gagal, semua lulus. Pasal manusia boleh ikhtiar menentukan nasib dia akan datang. Manusia boleh ikhtiar menentukan apa sahaja yang akan dia dapat, keputusan yang akan dia dapat. Tapi kita Ahlus Sunnah tak begitu tuan. Kita Ahlus Sunnah, kita ada ikhtiar, tapi ketentuan milik Allah. Bila kita dapat rezak, kita tenang. Kita dapat keputusan, kita tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita redha dengan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita aman, kita damai, kita tenang pasal kita di pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dikendong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan rasa tenang, rasa aman. Tapi cuba orang merasakan segala usaha ikhtiar itu dia yang beri bekas. Maka kalau dia tak dapat suatu benda yang dia hajati, apa jadi? Bunuh diri, tak puas hati, dia galat. Tu perkataan yang mudah faham bahasa Melayu kita ni, galat. Tengok dah tanam pisang lama dah, kita yang bubur baja, kita yang jaga, sampai hari-hari bercakap dengan pokok pisang. Tak cukup baja, tak cukup siram, bercakap dengan pokok cakap. Pasal dia baca buku hari ni, orang bercakap dengan pokok, communicate dengan pokok lagi besar. Pokok akan keluarkan hasil banyak, bercakap hari-hari dengan pokok. Sampai masa tengok tandan dia keluar getah je tu, orang dah bawa dah pisang gelang, orang dah jual, orang dah dapat duit. Hamba Allah yang percaya pada Allah, dia gundah gulana? Dia rasa galat? Dia rasa susah hati? Tak, dia akan senyum. Dia akan senyum. Orang yang sampai tahap keyakinan dia yakin pada Allah Ta'ala, dia senyum saja. Benda tu beres. Kita fikir kita susah, dia kata. Rupa ada orang lagi susah, yalah dia ambil. Memang kita susah, memang kita tak ada duit, tapi ada orang lagi susah daripada kita. Tak cukup yang dia punya, kita punya pun dia ambil. Biar. Sebab yang kita punya tak ada siapa yang boleh ambil. Tu dia, orang beriman. Orang yang ada iman, yang kita punya tak ada siapa boleh ambil. Kalau betul kita punya, biar dia tercecer tengah jalan pun, nanti dia balik rumah kita. Biar dia tertinggal dekat pasar pun, nanti orang datang hantar balik kat rumah kita. Pasal yang itu kita punya. Tapi kalau bukan kita punya, duduk tetap dalam laci pun, duduk mangga 7 kali mangga kunci pun, dia terbang. Pasal bukan kita punya. Hatta yang dalam poket ni pun, kita kira-kira ni. Ni anak naik sekolah ni, kira. Kita seronok, kita usaha siang malam, kumpul dah setahun, kumpul 12 bulan dah kumpul. Kita kata ini nak beli baju, ini nak pakai, ini nak bawa bercuti. Kita boleh tentu ke? Hati orang beriman dalam hati dia, ya, dia boleh susun atur. Tapi di sana mesti ada pautan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Jangan kamu kata inni fa'ilun dzalika ghada. Allah Taala ajar Nabi kita Muhammad. Jangan pandai-pandai janji dengan orang, besok boleh, besok beres. Besok tentu punya. Jadi tak. Illa an yasha Allah, melainkan kalau nak kata insya-Allah. Pasal hati orang beriman di sana ada reserve dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tentukan khas. Ini nak simpan ini nak buat ni nak buat belanja, ni nak buat jalan, ni nak buat pakai, nak buat pergi.
Tapi di sana ada reserve, insya-Allah. Kalau Allah mahukan demikian, dia jadi. Sampai masa tayar botak, kedai tayar punya. Sampai masa kereta pula aksiden, bumper tercabut, kedai bumper punya. Sampai masa bateri pula start tak mau, kedai bateri punya. Yang kita tentu tadi, ada rasa galat, ada rasa gundah gulana, ada rasa susah. Orang beriman, dia tak takut, dia tak risau, dia tak kecut perut. Pasal semua itu sudah ada aliran, ada caturannya. Kita cuma pemainnya sahaja. Everything scripted. Tapi orang beriman mesti ada sana penyeimbangan pada zahir amal dengan syariat. Apa syariat? Kita usaha, kita ikhtiar, kita cari. Tapi pada hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencatur semua sekali. Kita tenang, kita aman, kita tak galat, kita tak ada langsung timbul sebarang masalah. Sampai nak galat 24 jam, sampai tak boleh tidur, sampai tak boleh makan, sampai tak boleh baring. Ini orang yang tidak cukup i'tiqad dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertautan dia dengan Allah tak cukup kuat. Benda yang dijamin, kata Ibn Abbas, kamu letaklah sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah, yakinlah, jangan susah, jangan gundah gulana. 2, kerjakan kewajipan-kewajipanmu tepat pada waktunya. Apa yang Syekh pengarang ini nak kaitkan dengan nombor 1 ni tadi? Kaitkan dengan perkataan Ibn Abbas, rezeki kita Allah dah tentu. Orang yang jenis suka sorok barang ni, sorok beras, sorok gula, sorok susu, ni orang tak percaya dengan rezeki Allah. Dia duk fikir perut dia sendiri, fikir kocik dia sendiri. Dia tak percaya percaturan Allah. Pasal dia rasa alam ini dia yang kontrol. Dia rasa makan minum dia yang kontrol. Dia tahu yang apa yang dia usahakan, yang dia kerjakan, dialah yang berkuasa. Hari ni nak makan apa, ini kalau aku tak simpan, besok lusa nak makan apa. Hari ni kalau aku tak sedia, besok tua nak makan apa. Kalau hari ni aku tak simpan, nanti aku mati, anak aku tinggal untuk apa? Seolah-olah kita yang nak tadbir urus, ambil alih kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olahnya kegelisahan kita tadi, gundah gulana kita tadi, seolah-olahnya kita belakangkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dekat mana? Sampaikan kita nak usaha semua sekali sampai tak salat, sampai kita kumpul harta sampai tak bayar zakat, belakangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan harta sampai tak pergi haji. Biar aku tak pergi haji, tak apa. Jangan nanti cucu aku susah, jangan nanti anak aku susah, jangan nanti hari tua nanti tak ada benda nak makan, jangan nanti masuk hospital tak ada duit nak bayar bil. Ini hati orang tak ada keyakinan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atas perkara yang Allah Ta'ala jamin. Bab yang wajib, yang perlu, uruskan dia. Jangan ada sikit pun rasa hati risau, jangan ada rasa dalam hati takut dan sebagainya. Adapun bab yang sunat, itu pilihan kepada kita. Maka jangan jadi orang yang ihtiqar, yang menyembunyi makanan ini kerana dia bimbang rezeki dia bagian. Dan yakin atas dia mengatakan dengan dia menyembunyi barang ni, dia dapat untung banyak, dia dapat simpan duit banyak. Tak. Kita dah sebut tadi, simpan duit banyak mana pun belum tentu lagi kita punya. 2, kerjakan kewajipan-kewajipanmu tepat pada waktunya. Kalau ada satu-satu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita tangguh. Kalau urusan kita mungkin boleh tangguh, tapi urusan kita dengan Allah jangan pandai-pandai kita tangguh. Pasal kita tak tahu apakah yang akan jadi pada kita besok. Tak tahu apa yang jadi pada kita malam ni. Tak tahu besok pagi kita boleh celik mata ataupun tidak. Tak tahu kita tunggu tangga masjid ni kita ke mana. Tak tahu kita hal keadaan kita bagaimana ni, sekarang balik rumah, sampai ke rumah ataupun tidak. Kita tak tahu. Hal urusan dengan Allah bereskan. Hal dengan Allah Ta'ala selesaikan, langsaikan. Jangan tangguh. Pasal kalau kita tangguh, kita akan berdepan dengan banyak masalah. Terutamanya kita akan berdepan dengan godaan syaitan, kita berdepan dengan godaan nafsu. Bab yang sunat aja, yang sunat, belum cerita wajib. Yang sunat saja kata Nabi SAW. Nanti kita akan jumpa dalam bab sedekah. Bila orang itu niat aja nak bagi sedekah, Nabi kata akan ada 70 ekor syaitan yang menghasut, syaitan
yang akan mengganggu hati dia, syaitan yang akan membisik dalam hati dia sampai ke peringkat dia tak jadi nak bagi sedekah. Niat sekarang nak bagi ni masjid, nak bagi RM10, dia akan start 70 ekor. Bukan seekor, bukan 2 ekor, bukan 10 ekor, bukan 20 ekor, 70. Dia silih berganti. Dia bisik kat kita, dia khabar kat kita, tok sah bagi banyak now, buat apa bagi banyak now? Jangan masuk dalam tong tu, bagi anak kau kat rumah lagi baik. Kan ustaz kata bagi ahli keluarga lagi besar pahala dia bagi masjid. Dia lagi pandai pasal dia dengar sama. Dia boleh khabar kat kita bagian akhir ni tak jadi bagi. Sebab itu benda sunat. Dia dah ganggu. Ini kan pula kalau wajib, masya-Allah. Ditindihnya kita kalau nak semayang. Dipijaknya kita, dikencingnya telinga kita, macam-macam dia buat. Ini kerja syaitan. Ini kerja syaitan. Maka kalau ada kewajipan, maka jangan tangguh-tangguh, mesti tepatkan pada waktunya. 3, jangan menurutkan hawa nafsu syaitan kerana ia hasad kepada manusia. Bukan hasud ni, hasad. Hasidun, hasad. Jangan menurut hawa nafsu syaitan kerana syaitan itu dia musuh kepada manusia. Memang dia dengki kepada manusia. Apa sahaja yang berkait dengan urusan kita dengan makhluk itu, jangan ambil peduli. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim, inna syaitana lil insani adu fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi manusia itu adu, musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Dalam apa keadaan, dalam apa bentuk, dalam apa ciri, dalam apa saja segi, fattakhidhuhu aduwa. Ambil dia sebagai musuh, jangan ambil dia sebagai kawan. Jangan ambil dia nak buat kerja, jangan ambil dia nak cantikkan muka, jangan ambil dia nak kuatkan badan, jangan ambil dia nak susukkan kaki bagi kuat lagi, jangan guna dia nak angkat barang, jangan guna dia nak jaga rumah, jangan guna dia nak tilik nasib, jangan guna dia nak jaga kita, jangan guna dia nak jaga anak, jangan guna nak jaga tanah, jangan guna dia nak jaga kebun. Walaupun dia berdiri depan kita beri tawaran, janggut dia putih ustaz, dia pakai serban, tak kalah dia menipu, dia kata dia jin Islam. Manusia yang kita boleh tengok dengan mata kepala ni pun, yang kita boleh pegang, kita tak tahu Islam tak Islam. Tuan boleh pergi kedai mamak, tuan boleh makan kari mamak, tapi tuan tak tahu mamak tu Islam tak Islam. Kakak gantung Bismillahirrahmanirrahim, belum tentu di Islam. Berapa banyak kes yang kita jumpa dia tak Islam. Itu yang nampak, tuan boleh pegang mamak tu, boleh tangkap, boleh tengok dia sunat tak sunat. Itu yang nampak. Ini kan pula kalau jin yang tak nampak, tuan hanya nak dengar kata dia Islam. Aku Islam, aku mengucap, aku boleh mengucap, aku ajar kau ni, Ya Hayyu Ya Qayyum, kau baca ni, muka kau cantik. Kau baca Ya Hayyu Ya Qayyum, kau panggil aku datang. Pakai serban hijau, jubah dia hijau, janggut dia putih, ustaz, dia bawa tongkat, dia wali. Wah, jangan. Ilmu kita pun tak sampai kat situ. Yang dia tak pasal-pasal nak datang jaga kita buat apa? Dia nak offer diri pada kita buat apa? Apakah kita manusia ada interfere dalam alam dia? Ada tak orang kita ni jadi bawa sikit ubat-ubat, pergi kat kampung jin, tolong mana jin yang sakit, tolong jin buat bangunan, tolong jin buat kebun? Tak ada orang kita yang tolong dia. Mengapa dia nak sibuk masuk dalam alam kita, ambil tahu urusan kita, nak bagi tawaran kepada kita? Maknanya ada sesuatu yang dia hendak. Maka Allah sebut fattakhidhuhu aduwa. Dalam apa keadaan sekalipun, ambil dia sebagai musuh. Lebih-lebih lagi kita orang awam. Lebih-lebih lagi kita orang awam. Nabi Sulaiman boleh? Ini hari hujah orang cukup banyak tuan. Pasal zaman milenium orang baca. Zaman milenium, zaman moden, orang baca buku sana sini. Nabi Sulaiman boleh? Apa? Nabi Sulaiman dengan kau sama pangkat? Apakah Nabi Sulaiman dengan kita sama taraf? Dia Nabi. Itu mu'jiz anugerah Allah Ta'ala pada dia. Dan mu'jiz tak boleh dipelajari. Ingat, mu'jizat dia bukan boleh ajar kat orang. Nabi SAW boleh belah bulan, bagi tahu siapa sahabat yang belajar ilmu tu sampai hari ni boleh waris ilmu belah bulan. Dia mu'jiz, anugerah tertentu pada insan tertentu. Dan mu'jizat hanya pada Nabi. Apakah yang ada pada Nabi Sulaiman yang nama dia mu'jizat?
Nabi Sulaiman ajar ke orang. Nabi Sulaiman ajar kepada orang di bawah dia sampai kepada kita ni dapat sanad daripada Nabi Sulaiman, boleh perintah jin? Tak ada. Habis kita dengar dulu cerita Aulia Illah boleh? Itu karamah. Karamah juga hanya tertentu pada orang tersebut. Dia tak berlaku pada Nabi, tapi dia berlaku pada orang saleh. Dan karamah tak boleh dipelajari. Jangan kata jumpa Tuan Syekh ini, Tuan Syekh ni wali, bayar 300, jabat tangan dia, besok orang tikam kita tak load. Dia kata kita belajar karamah wali daripada Aceh. Karamatul awliya tak boleh dipelajari, tak boleh diwarisi, melainkan orang itu kena menurut jalan tersebut, lalu jalan tersebut sampai dia jumpa maqam itu. Tak boleh belajar, tak boleh waris. Itu adalah anugerah Allah Ta'ala, pangkat yang Allah beri kepada rohani orang tersebut atas perjalanan dia, penyucian diri dia, ketaatan dia kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi, dan pun bukan dia minta. Mana ada syekh malam-malam beramal, orang alim, orang saleh malam sujud kepada Allah, bengkak kaki dia, minta supaya boleh jalan atas air. Beritahu, ada tak orang alim yang doa macam itu? Tiap-tiap malam dia munajat, minta boleh jalan atas air, minta boleh terbang atas angin? Tak. Orang cuma yang dituntut oleh orang saleh adalah kasih daripada Allah, cinta daripada Allah. Bila Allah Ta'ala dah kasih pada dia, barulah dia dapat maqam tersebut. Mata penglihatan dia, penglihatan aku, kata Allah. Telinga dia mendengar, melainkan telinga itu pendengaran aku. Kata-kata dia, kesemuanya aku kontrol, aku kawal, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala kehendak dia akan kutunaikan, kata Allah. Itu awliya illah, itu baru waliullah. Bukan boleh belajar macam itu. Hari ni sikit lebih kurang, tengok, boleh buka gelanggang pula, ramai-ramai pergi belajar. Dia nama dia Nasrul Haq lah, apa benda lah, boleh tumbuk tak nampak, ramai pula. Karamah tak boleh dipelajari, karamah tak boleh dituntut. Bukan kata 15 minit salam terus dapat ilmu tu. Bukan. Itu ada kena mengena dengan makhluk lain. Biarlah dia kata wali tu ke wali songo ke, agak tak ada kerja wali songo ni, nak pergi ke sini, nak pergi ke sini. Agak kalau satu malam 3 gelanggang buka, 3 gelanggang pakai wali tu, wali ni, atuk ini, atuk itu. Kalau kata hang tuah masuk, hang tuah ke semua sekali. Kalau satu gelanggang tu ada 4 orang, 4 hang tuah. Berapa banyak roh hang tuah ada? Dan mana ada bukti mengatakan boleh panggil roh masuk dalam badan balik? Mana bukti nas Quran walaupun hadis boleh seru roh, boleh masuk dalam badan kita, dia ganti tempat kita? Kalau boleh keluar masuk macam itu, oh steady lah. Kalau bapak kita dah mati, boleh panggil balik datang. Melainkan itu adalah karamah ataupun mu'jizah. Maka yang berlaku pada Nabi Sulaiman, hak Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala keduga pada. Atau berlaku pada awliya illah, itu hal dia. Macam Syekh Qamuli dalam fatwa dia, Syekh Qamuli, Qaf Mim Waw Lam Ya, seorang syekh yang hebat, seorang muhaddis daripada India, Syekh Qamuli. Dia mengeluarkan fatwa bahawa berkahwin dengan jin adalah harus. Syekh Qamuli seorang saja mujtahid, dia mujtahid, alim, seorang yang mujtahid sampai kepada peringkat mujtahid boleh mengeluarkan fatwa. Maka Syekh Qamuli berpendapat berkahwin dengan jin adalah harus. Tapi majoriti ulama keseluruhannya 90% lebih mengatakan berkahwin dengan jin adalah haram, tak dibenarkan. Syekh Qamuli kata boleh. Kenapa? Syekh Qamuli kata boleh. Kata ulama lain mengatakan bahawa Syekh Qamuli itu kasyaf. Boleh itu adalah tertentu untuk dia. Sudah, itu jalan dia. Pulang pada dia. Orang lain tak boleh ikut jalan dia. Pasal dia kasyaf. Dia ada maqam yang tertentu, dia ada kedudukan dia tertentu. Dia mengatakan boleh atas faham dia kepada alam tersebut. Apakah orang awam boleh pakai pendapat tu? Orang awam ni dengar tikoh lalu pun kata hantu. Mana dia nak tahu orang rumah dia balik rumah bila? Kalau kata kahwin dengan bunian, ayam berkokok dia kata hantu, burung lang bunyi dia kata hantu, semua hantu. Berketik sana hantu, tudung periuk jatuh, lipas langgar, tikoh langgar, dia kata hantu. Habis bila sudah kalau nak berkahwin, mana rupa nak tengok orang lelaki, mana nak tengok orang perempuan dia, nak kahwin pula, kalau dah bergaduh macam mana nak jadi? Apa dah jadi? Pinggan terbang, periuk terangkat, orang tak nampak macam. Maka ulama kata haram, ulama kata tak boleh, akan susah nanti zuriat macam mana pula.
nak jumpa anak, nak tengok anak, dilarikan anak, bawa alam dia dan sebagainya. Zuriat kita akan tunggang langgang. Akan tunggang langgang. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Maka menyebabkan itu satu benda yang timbul masyaqqah, kepayahan dan kesusahan. Baik. Baik, jangan ikut syaitan kerana dia musuh. Apa keadaan pun ambil dia sebagai musuh. Yang keempat, hendaklah lidahmu selalu basah kerana zikir kepada Allah Ta'ala. Lisanun ratban bidzikrillah. Lidah yang sentiasa menyebut Allah, sentiasa mengingati Allah. Makna lidah merujuk kepada supaya kita sentiasa ingat kepada Allah. Hati mungkin payah, hakikat kepada zikrullah, hakikat kepada ingat kepada Allah Ta'ala mungkin payah. Tapi Ibn Abbas menyebut lisan, lidah. Kenapa dia kata lidah? Supaya lidah itu berterusan, supaya lidah itu lazim dengan zikrullah, nanti akan dapat capai hati yang ingat kepada Allah Ta'ala. Sebab hati yang ingat kepada Allah Ta'ala ni hanya tiap berapa orang saja yang dapat, hanya detik-detik tertentu sahaja yang manusia akan dapat. Tapi lidah, manusia akan lazim selalu mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya akan hadir satu suasana yang mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua orang akan ingat Allah Ta'ala, semua ingat Allah. Sebab kata Imam Ghazali, orang yang berzikir dalam hati, dalam keadaan hatinya ghaflah, lebih baik daripada orang yang luput zikir daripada lidah. Maknanya orang yang tak zikir langsung dengan orang yang zikir, banding beza, kata Imam Ghazali. Orang yang zikir, mulut dia Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hati dia ghaflah, lalai, tak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia fikir macam-macam pusing, macam-macam nak ingat. Ni tadi baru keluar habis duit, ya Allah, beli 4 pasang baju dah habis duit dah. Hati dia ghaflah, dia akan fikir hari Senin ni nak beli buku teks pula, dah berapa lagi kena dah. Hati ghaflah. Al-Ghazali kata, Al-Imam Al-Ghazali, dia kata biar terus dia zikir walaupun ghaflah. Kerana orang yang luput terus zikir, yang tak zikir langsung, lidah tak zikir, hati pun tak zikir, lebih bahaya, lebih besar bencana, lebih besar musibah akan menimpa dia. Lebih bahaya, dan dia lebih mudah untuk ditarik oleh syaitan. Orang yang zikir tapi hati dia ghaflah, tak apa, terus zikir. Nanti akan ada satu masa Allah Ta'ala akan anugerahkan kebaikan itu. Pasal dia buat baik. Walaupun yang dia buat baik tadi tak masuk ke dalam, kalau dia berterusan, insya-Allah sampai masa nanti dia akan meresap dalam hati, akan terus ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka terus zikir, kerana ibarat kata zikir ini macam ikan dengan air. Manusia yang tidak zikir, maka rohani dia tidak akan hidup. Macam ikan yang tidak dapat air. Roh kita ni ibarat macam ikan, zikir itu ibarat macam air. Kalau ikan tak berjumpa dengan air, maka dia akan mati. Maka kena terus zikrullah terus. Sebab hadis Rasulullah SAW, Nabi nyatakan, Nabi kata, mathalul ladzina yadhkuruna Allah wal ladzina lam yadhkurillah kamathalil hayy wal mayyit. Umpama orang yang ingat Allah, yang zikir kepada Allah, dengan orang yang tak zikir kepada Allah. Rawahul Bukhari. Hadis ini hadis Bukhari. Orang perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tak zikir kepada Allah, kamathalil hayy wal mayyit, sama seumpama macam manusia yang hidup dengan manusia yang mati. Sebab ulama kata zikir ni ibarat macam air. Kita ni, roh kita ni ibarat macam ikan, dia perlu kepada air. Maka bila berhenti air, maka matilah dia tidak akan lagi aktif. Maka kena sentiasa zikir. Itu yang akan membezakan roh-roh yang hidup dengan roh yang mati. Maka terus zikrullah, Allah, Allah. Daripada kita nak menyanyi je tuan, tak kira tua muda hari ni, menyanyi. Hebatnya tu menyanyi up to date. Biarpun dia tua tapi menyanyi lagu tegar. Ikut up to date. Ikut pasaran hari ni, tengok lagu ni ranking nombor 1 dia menyanyi. Tok ke, cucu ke, nenek ke, itulah yang buka radio tu, buka basuh ikan, buka
menyanyi, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Itulah. Bila zikir, dia jemu. Bila zikir, dia penat. Bila zikir, dia letih. Tak, terus. Dia jemu, ubah. Dia jemu, tukar. Dia jemu, tukar. Tu pasal zikir ni beribu. Zikir ni ada macam-macam boleh zikir. Allah, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Nama Tuhan pun ada 99. Ni kalau melatah, bukan yang 99 tu, yang satu tu juga sebut. Yang lengkain, yang seluar tu juga yang nak disebut. Nama Tuhan 99 tak keluar. Ya Latif, Ya Rahman, Ya Wadud, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Majid. 99. Maka ingat Allah, zikir sentiasa. Selawat juga termasuk dalam zikrullah. Itu yang disemuapakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Selawat pada Rasulullah dia zikir, menyebut tentang orang saleh juga zikrullah. Itu dalam mazhab kita ahli sunnah wal jamaah. Maka lazim kita sentiasa zikir, kerana itu wasiat Abdullah ibn Abbas. Jangan memakmurkan dunia, kerana ia akan merosakkan akhirat kamu. Jangan memakmurkan dunia. Apa maksud? Jangan membangunkan dunia. Habis runtuhkan rumah kita ni. Jangan ada jalan raya, tak payah ada sungai, tak payah ada bangunan, tak payah ada kereta. Jangan makmurkan dunia, jangan indahkan dunia. Bukan. Jangan makmur dunia di sini. Jangan kita melebih-lebihkan dunia. Jangan kita duk cenderung pada dunia semata-mata, nanti akhirat kita akan cedera. Dan itulah hakikatnya, dan itulah sifatnya, dan itulah sunnahnya. Alam ini dia antara dua. Kalau kita kejar dunia, akhirat kita akan tercecer. Kalau kita kejar akhirat, dunia kita akan tercecer. Salah satu akan tercedera. Sama ada dia tinggal terus ataupun tertinggal sikit. Yang kita cerita sekarang ni, dia akan tercedera. Sikit banyak tak kira. Kalau kita cenderung akhirat, dunia kita pasti akan cedera. Kalau kita kejar dunia, akhirat kita pasti akan cedera. Maka kata Abdullah ibn Abbas, jangan kamu cenderung dunia, nanti akhirat kamu akan cedera. Pasti cedera. Orang nak puasa, tahanlah makan. Tak makan, maka cederalah dunia dia. Lebih kurang benda yang simple. Contoh yang kecil. Orang nak bangun malam, qiyamil lail, dapat tak akhirat? Dapat. Apa yang cedera dunia dia? Kuranglah tidur dia. Esok pagi layu mata dia. Orang lain nyenyak tidur, kurang tidur dia. Orang cenderung pada akhirat, dunia dia akan cedera. Nak infak untuk akhirat, keluar derma, keluar sedekah, cedera tak dunia dia? Cedera. Kurang duit dia nampak dalam akaun. Pada zahir cedera tak dunia dia? Cedera. Ada duit 3,500 keluar infak, dan infak itu dia tidak akan ada pulangan dunia, dan tidak akan nampak pulangan dunia, melainkan orang yang beriman saja. Cedera tak dunia dia? Cedera dunia dia. Maka itu dimaksudkan Abdullah ibn Abbas. Dan lebih daripada itu, kalau orang itu hatinya jatuh kepada dunia, maka dia akan lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meletakkan dunia dalam hati dia, imarah, makna penumpuan dia kepada dunia, membangun dunia semata-mata, maksudnya mengejar dunia semata-mata, maka akhirat dia akan tercecer. Mudah faham, semua orang boleh tengok. Kalau orang yang sibuk dengan keduniaan, dia akan hilang jamaah, hilang, kurang pergi ke masjid, kurang terutama zikrullah, mesti kurang. Tak usah dia cakap lah, saya dekat site ni memang zikir saja ustaz. Saya mentara tengok kerja ni memang tasbih, Allah, Allah, Allah. Tak ada. Saya meeting 24 jam sampai malam, kadang saya meeting, Allah, Allah, Allah. Saya dapat zikir 100,000. Tak adalah, bohong. Saya ni dalam, walaupun sibuk-sibuk dengan advisor, penasihat company sana, penasihat company sini, saya Quran hari-hari khatam. Tak ada. Tak jumpa. Orang yang dia akan cenderung dunia, dia akan cedera akhirat. Tapi orang yang akan kejar akhirat, dia cenderung akhirat, dunia dia akan tercedera. Dia akan kurang juga. Hal urusan dunia dia akan kurang. Apa kurang? Kurang ketawa dia, kurang bercakap dia. Illam Nabi kata,
falyakul khairan aw liyasmut. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Orang yang beriman dengan Allah, dia beriman dengan hari akhirat. Makna orang yang kejut akhirat ni, dia nak Allah, dia nak akhirat. Falyakul khaira, hendaklah dia bercakap benda yang baik ni, bercakap benda yang baik ni, aw liyasmut, ataupun dia diam ni. Maka kalau dia kejut akhirat, dia cenderung akhirat, cedera tak dunia dia? Cedera. Apa cedera? Dia kurang dah duduk bawah pokok mangga, dia kurang dah menebing tepi jalan, dia kurang dah cerita hal orang, dia kurang dah hasad, dia kurang dah ketawa mengilai-ngilai, dah kurang, semua kurang. Hal keduniaan, tambah lagi kurang tengok televisyen, kurang lah. Tapi kalau kerja sibuk dunia, sibuk ke TV, TV pagi, petang, siang, malam, Astro, berpuluh-puluh channel, akhirat dia cedera, akhirat akan cedera. Maka itu hakikat orang yang keluar kerja pada dunia, akhirat akan cedera. Kejar akhirat, dunia akan cedera. Maka antara dua benda itu, pilihan yang mana bagi orang yang beriman? Pilihan mana orang yang ada akal, orang yang ulul albab, orang yang ada lub, hatinya yang terang, hati yang ada cahaya, hati yang ada pimpinan di sisi Ar-Rahman, insan-insan Rabbani, insan-insan ketuhanan, insan yang nak cari Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agaknya dari dua jalan, mana dia nak kejar? Antara dua kecederaan tu, mana yang dia nak pilih? Mungkin masa kita sihat, kita kata tak apalah, akhirat cedera sikit, sok tua kita cari. Mentara kita sihat, mentara kita kuat, selera kita ada, makan kita bagus, mata kita cerah, suara kita masih kuat, kita kata tak apalah, dunia ni kita cari dulu, akhirat tu sikit-sikit, sok-sok sampai masa sok kita kejar pula akhirat. Mentara tengah sihat, memang banyaklah jawapan macam itu. Tapi bila dah terlantau, bila nafas dah pendek, bila lutut tak kuat, bila makan dah menolak balik, makan nak rasa nak muntah, makan satu suap dah tak mahu lagi, apa dia fikir? Ya Allah, kan lebih baik kalau aku daripada muda tak pernah tinggalkan salat. Itulah manusia. Kan kalau baik aku daripada muda tak pernah tinggal puasa. Kan baik kalau dulu bapa aku hantar sekolah agama, aku tak lari marin. Bila cakap tu? Cakap waktu orang nafsunya dah kendur. Cakap manusia bila nafsunya dah puas. Cakap manusia bila dunia ini dah tak ada lagi benda yang menyeronokkan dia, dah habis dah. Dah capai limit, dah sampai ceiling dah. Dia dah merasa dunia ni hulu kilir, dah habis dah. Sampai masa baru dia terfikir, tak ada apa pun. Sebab orang kejarlah dunia ni tara mana pun tuan, orang tak akan dapat kebahagiaan. Kalau orang kata kebahagiaan itu dengan banyak ketawa, cuba cari mana orang yang banyak ketawa dia akan bahagia. Tak jumpa pun. Kalau dunia ni dengan kekayaan itu menjamin kebahagiaan, cuba cari mana orang yang berani jamin dengan wang ringgit dia boleh beli kasih sayang. Dia boleh beli, dia boleh penuhkan rumah dia yang besar itu dengan kebahagiaan. Dia boleh penuhkan semua sudut rumah dia dengan kebaikan. Tak jumpa. Sebab kesemuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang yang ada harta, buktikanlah. Kalau orang ada duit dia boleh beli kesihatan, tak ada. Beli kebahagiaan, tak ada. Kadang-kadang rumah yang bau asai, rumah yang berbubuk itu kadang-kadang lebih bahagia daripada orang yang rumahnya lantainya tile, lantainya marmar. Contoh rumah Rasulullah lah sebagai contoh. Baiti jannati, rumah aku, syurga aku, tapi lantainya cuma tanah, dindingnya hanya papan-papan pelepah tamar dan tiang-tiang daripada batang-batang tamar dan tanah-tanah, tapi dia cukup penuh dengan kebahagiaan. Maka itu bukti dunia. Maksud cari mana? Kalaulah hiburan yang ada kat Melaka kita ni, hibur yang dekat Bandar Hilir tu, yang dindong-dindong, menari-menari, itu boleh beri kebahagiaan, boleh release tension yang hakiki. Saya rasa elok ramai-ramai kita pergi sana. Tapi dia tidak menjamin kebahagiaan yang hakiki, melainkan rosak rumah tangga. Orang akan bergaduh.
orang akan hilang kawan, orang hilang anak, orang hilang suami, orang hilang isteri, hilang kerja, hilang perniagaan, hilang segala-galanya. Kalau itulah yang nama dia kebahagiaan, mengapa tidak manusia ambil tempat itu untuk mencapai kebahagiaan dunia? Tak ada benda yang lebih bahagia melainkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar cantik canggih mana pun orang buat kelab, biar canggih mana pun orang buat bangunan, tapi bangunan yang 4 segi yang nama dia Kaabah Al-Musharrafah itu juga yang paling banyak pengunjung. Yang batu segi 4 yang tak ada color, yang tak ada warna, tu juga yang orang akan kunjung. Kerana manusia jumpa kebahagiaan hanya di sisi Ar-Rahman. Manusia akan dapat ketenangan hanya di sisi pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tak boleh cari kebahagiaan sendiri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi insya-Allah ta'ala akan wasiat Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajati ilaihi wa la tunsina ya Allah ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari itu yang dekat madrasah tu ada masuk upload kan? Belum lagi. Kenapa? Kalau upload dia tahu ada orang nak share. Nak share. Ustaz Liza. Tapi saya belum minta dalam video. Tak apa insya-Allah.